Okey, dalam ni, okey, cuba tuan-tuan tengok dia ada apa? Ada pasir. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah, petang ni saya dapat buat video untuk berkongsi sedikit pengetahuan yang saya tahu. Okey, sedikit pengetahuan tuan-tuan. Saya bukan bukan tahu semua dalam bab elektrik. Ramai lagi yang lebih tahu, lebih arif. Jadi saya ni boleh dikatakan budak baru lah. Macam itulah tuan-tuan. Budak baru dan Alhamdulillah saya dalam proses saya dalam bidang elektrik ni, maksudnya dalam proses cari ilmu tentang elektrik. Elektrik ni luas. Sebab tu kalau yang anda tengok dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, bermacam-macam pandangan tentang elektrik ni. Ada yang ni dia cakap macam tu, ada yang ni dia cakap macam ni. Jadi saya sebagai seorang electrician yang cari rezeki ke arah ni, macam mana untuk pengguna terutamanya faham dan tahu dan tak keliru ataupun tak sakit kepala. Jadi anda kena rujuk buku panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Pada video semalam saya dah tunjuk buku tu. Jadi untuk pengguna bolehlah rujuk pada buku tu. Sebab buku tu dia akan direct bagi tahu untuk lampu macam mana, untuk kipas macam mana, soket pelak berapa kena pakai, saiz dia, kabel dia, MCB dia. Jadi litar dia macam mana nak kena buat. Jadi itu ya, tuan-tuan tak perlu nak rujuk mana-mana wireman pun sebenar. Sebab buku panduan dah ada. Macam kita yang beragama Islam, tak kisah mana-mana agama, dia mesti ada panduan dia. Jadi macam kita orang Islam ni, panduan kita Al-Quran dan hadis. Lepas tu barulah ada ijma' qiyas. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4. Maksudnya untuk rujukan kita sebagai orang Islam, dia ada 4. Jadi untuk agama lain, dia ada kitab dia masing-masing. Jadi kita sebagai wireman, saya sebagai electrician, mana tempat rujukan saya mesti pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Okey, buku tu daripada PW sehingga PW4. Dia akan ikut buku panduan tu. Untuk casman, buku peraturan dia mesti follow. Jadi sama je lah. Kerja tu sama je. Jadi untuk petang ni, saya nak berkongsi lah tuan-tuan. Kalau video saya ni ataupun apa yang saya nak kongsikan ni salah, saya harap yang di luar yang lebih profesional, yang lebih arif, yang lebih berpengalaman, kongsilah balik pada ruangan komen. InsyaAllah orang lain ataupun follower saya yang baca, dia akan dapat ilmu. Jadi ilmu yang tuan-tuan kongsi pada ruangan komen tak sia-sia. Kalau ilmu tu bermanfaat, insya-Allah tuan-tuan mati pun dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi sedekah jariah. Okey, untuk petang ni saya terpanggil untuk buat video atas sebab benda ni. Okey, tuan-tuan pernah tengok tak benda ni? Kalau yang wireman ataupun electrician, dia mesti pernah tengok. Lebih daripada pernah tengok benda ni. Ini adalah fuse dalam cut out. Ni fuse. Fuse ni sekarang dia ada banyak jenis. Ini jenis lama. Kalau yang jenis cut out yang ada tangkai tu, fuse dia jenis petak. Yang ni jenis lama. Okey, fuse yang saya pegang ni berkadaran 63A ataupun 63 ampere. Itu, yang ni. Ini 63. 63 ni kebiasaannya single phase pun ada pakai, 3 phase memang dipakai. Untuk 3 phase, rumah yang 3 fasa, kebiasaannya TMB akan terus bagi fuse cut out 63, 63, 63. Kalau single phase, TMB akan bagi 32. Melainkan ada permintaan daripada pengguna atas sebab-sebab tertentu ataupun arus di rumah dia tak dapat menampung untuk 32 am, barulah TMB akan bagi 63. Okey, boleh faham Jadi saya bukan nak cerita bab tu tuan-tuan.
Okey, saya nak cerita ada sesetengah wireman. Wireman ataupun electrician, tak kisahlah mana-mana, janji orang tu dia buat elektrik ataupun buat pendawaian. Seandainya benda ni putus ataupun rosak, apa yang akan dia buat? Yang pertama, dia bypass. Tuan-tuan pernah dengar tak ayat bypass? Di sini. Ni. Okey, yang saya pegang ni adalah Cooper. Cooper 100%. Cooper kabel. Ni. Yang saya ambil. Bypass ni maksud dia apabila pemutus pula dah. Apabila dalam ni, dawai yang ada dalam ni putus, jadi cara nak jimatkan masa, cara nak dapat untung lebih, dia bypass. Ini dinamakan bypass. Okey, dia letak kabel macam ni atas bawah, dia masuk balik dalam sarang cut out tu. Dalam sarang dia lah. Tak kisahlah sarang tu nak panggil apa. Saya panggil sarang cut out. Okey, bila bypass. Betul tak cara macam ni, tuan-tuan? Cara macam ni salah. Tak boleh. Tapi kalau ada yang profesional bagi tahu boleh, mana pakailah. Cuma yang saya tahu dan yang saya belajar dan mengikut pengalaman saya yang tak seberapa ni, dia tidak dibolehkan. Sebab dalam ni, dia dah ada apa ni? Dia dah ada dawai dia. Dawai dia ni hanya boleh membawa arus ataupun yang boleh melalui arus sehingga 63. Ni 63 ni. Lebih daripada 63, dawai ni akan putus. Dawai dia akan putus. Bila putus, kita tidak boleh sewenang-wenangnya nak bypass. Nak bypass macam ni. Tapi kalau ada orang buat, itu cara yang salah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kadar apa ni? Kadar yang boleh dibawa oleh sesuatu kabel ni, kita tak tahu. Ini Cooper. Okey, tuan-tuan mesti nak tahu dalam ni ada apa, betul tak? Seperti yang saya bagi tahu, ada dawai. Jadi saya dah apa ni? Saya dah bedah siasat dah dia ni. Okey, saya bedah siasat, saya pergi beli, saya bedah siasat. Kita tekan tengok dalam ni ada apa. Tak pula dah. Bagi jelas ni Okey. Okey, dalam ni. Okey, cuba tuan-tuan tengok dia ada apa? Ada pasir. Pasir Saya pun tak pasti. Tuang dulu. Okey, pasir lah ni. Jelas ni. Okey, dia ada pasir. Lepas tu dia ada satu macam apa ni, macam dawai. Dia bukan dawai. Dawai dia ni lembut je. Okey, dawai dia ni lembut je. Daripada tiang TMB ataupun kabel servis ataupun kabel talian atas. Dia masuk incoming daripada atas. Bila kita masuk cut out, jadi arus daripada kabel TMB, inilah yang akan masuk. Dia akan masuk. Jadi semua sekali lah ni benda ni. Dia punya ni benda semua sekali lah. Jadi berapa ketahanan dia? Ketahanan dia, arus yang boleh melalui dia 63A. Dia dah tulis sini. Melebihi 63M, benda ni akan putus. Ini akan putus. Ini yang jenis lama. Mana nak dapat, benda ni TMB je yang bagi. Tapi sekarang ni dekat hardware elektrik bersepah-sepah. Ada jual, mudah je dah dapat. Okey, saya tak nak cerita yang tu. Saya nak cerita bila kita bypass. Sebab saya ada kawan TMB, saya pernah tanya di pasal benda ni. Jadi dia cakap untuk apa ni? Untuk benda ni. Untuk benda ni. Okey ni, dia punya dawai lah, kita panggil dawai lah. Dia bukan Cooper ni. Dia bukan Cooper. Sebab dia dah berkarat dalam tu. Maksudnya benda ni benda boleh lentur. Cooper dia tak boleh lentur. Cooper ni, siapa yang pernah bakar kabel dia tahulah. Benda ni tak terbakar. Tidak sekali-kali terbakar. Ini yang baru, tuan-tuan. Saya beli yang baru. Saya nak tunjuk. Jadi, janganlah sesekali bypass. Sebab benda ni jangan sesekali bypass benda ni. Sebab yang pertama, tugas dia adalah memutus bekalan memutus bekalan masuk yang daripada memasuki ke dalam rumah
pengguna melebihi had yang ditetapkan. Maksudnya kalau arus yang melalui dia ni melebihi 63 am dan boleh membahayakan pengguna dalam rumah atau peralatan, dia potonglah benda ni. Sebab tu dia ada 63. 63 am, 32 dan 100. Dia ada 3 fuse. Yang pertama 32, yang kedua 63 dan yang ketiga 100A. Yang 100A untuk domestik tak boleh pakai. 100A hanya untuk industri. Jangan sesekali cuba nak pakai. Cuma ada yang bypass benda ni. Saya tahu ada yang bypass. Sebab daripada sahabat saya, dia tak hantar video. Jadi orang yang profesional buat benda ni, tuan-tuan. Dia bypass. Kawan saya ni seorang electrician juga. Jadi bermasalah lah. Sebab kawan saya ni orang electrician, dia tahu benda ni tak boleh buat. Jadi orang yang profesional ni buat, maksudnya tak ada profesional lah. Bila kita buat sesuatu benda yang salah, tak ada profesional lah benda tu. Melainkan kalau terkena tengah malam, pukul 2, pukul 3, nak cari mana betul tak? Stok tak ada, bolehlah untuk sementara. Tapi besok kena cari juga. Jangan nak petikai kabel ni boleh membawa arus sampai 18 am. Saya tahu benda ni. Okay, saya tahu tuan-tuan. Tapi kabel dia tidak semudah tu untuk putus. Cooper kabel ni dia tidak semudah tu untuk putus. Jadi saya harap pengguna di luar, kalau ada wireman yang buat benda macam ni, jangan bagi. Kalau untuk temporary, sementara dia tak ada stok ataupun tak ada dalam pegangan, boleh, tak ada masalah, buatlah. Tapi hanya untuk sementara. Tapi kalau untuk buat benda ni untuk sepanjang hayat, jangan bagi. Sebab bila kita pakai kita pakai cooper, kita tak tahu sejauh mana cooper ni. Kadang-kadang cooper ni 40 tahun pun dia tak putus lagi. Ni cooper. Seandainya ada arus lebih daripada kabel servis, cuba untuk masuk ke dalam rumah, benda ni dululah yang akan putuskan. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Bukan benda ni boleh. Tak ada. Pergilah belajar, pergilah tanya ST, bukan boleh. Benda ni tak boleh nak buat macam tu. Pergilah tanya. Kalau ada cikgu yang cakap boleh, saya tak pastilah. Maksud tu cikgu tu saya kena jumpa balik, kena tanya balik cikgu tu macam mana. Ini kabel 1.5 tuan-tuan. Ini saya pegang 1.5. Kabel ni kecil je. 1.5 ni kalau mega kabel, tak silap saya dia boleh bawa arus sehingga 23 am. Tak silap lah. Saya pun tak ingat dah jadual untuk mega kabel. Dan mega kabel je yang ada jadual. Yang lain tak pasti. Jadi jangan cuba-cuba buat. Tak perlu nak buat, tak perlu nak cakap pada owner ataupun customer benda ni boleh sebab dalam ni ada dawai dia. Memang betul dalam ni ada dawai dia ni. Tengok ni. Aduh, pasir. Tengok dalam ni. Dalam ni ada dawai dia ni. Ni dawai dia. Tapi dawai dia hanya boleh menahan arus sehingga 63 sahaja. Kena tahu. Jadi saya harap perkongsian saya ni memberi manfaat terutamanya pada pengguna. Kalau ada wireman nak buat juga tu, pergi buat dah. Saya peduli apa dah. Tapi saya berkongsi. Sebab benda ni ramai ramai orang tak tahu, terutamanya pengguna. Pengguna ni kalau balik out malam, cek, lepas tu settle, dia tak tahulah janji api rumah dia ada, peti rumah dia sejuk, aircon dia boleh pasang. Itu je. Untuk pengguna lah. Tapi kalau untuk sebagai knowledge, pengetahuan, jangan sesekali buat tuan-tuan. Sebab benda ni boleh membahayakan. Boleh membahayakan peralatan, boleh membahayakan pengguna juga. Itu je lah perkongsian saya. Jadi yang mana rasa boleh, buat je lah. Tak ada masalah. Saya cuma berkongsi apa yang betul. Tapi kalau ada yang lebih profesional, lebih arif, kata boleh, itu terpulang. Tapi kalau dengan saya, seandainya saya cek rumah customer, saya dapati ada kabel ni, insya-Allah saya akan telefon TMB. Ataupun saya terus tukar. Kebiasaannya saya tukar terus lah. Jadi untuk tuan-tuan, benda ni hak TMB. Dia ada dalam cut out. Ni fuse cut out orang panggil.
Jadi benda ni hak TNB. Jadi sekarang ni dekat kedai ada dah jual. Bersepah-sepah dekat kedai jual. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam cut out tu 100A tukarlah. Dia tak boleh pakai untuk rumah. 100A ni hanya untuk industri. Jadi tuan-tuan kena ingat. Okay, sekali lagi saya bagi tahu untuk fuse cut out ni, ni saya baca dah tuan-tuan Fuse cut out ni akan terputus jika kadar arus melaluinya melebihi dari kadar yang dipasang. Okay, maksudnya seperti mana saya bagi tahulah. Seperti mana saya bagi tahu, dia akan terputus mengikut ni 63 ni. Sebab tu dia ada saiz benda ni 63M, 63A, 32A, 100A. Jadi saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak memberi manfaat terutamanya pada pengguna. Jadi untuk wireman ataupun electrician, jangan nak tipu pengguna. Jangan nak cakap benda ni boleh. Jangan nak ikut pengalaman tuan-tuan yang berbelas tahun. Kena tengok apa keburukan dia. Walaupun benda tu boleh, tapi tetap ada keburukan dia. Jadi itu je lah tuan-tuan perkongsian saya untuk petang ni. Terima kasih yang follow, yang sudi bertanya pada saya. Jadi tuan-tuan yang WhatsApp saya bertanya, janganlah terus pakai apa yang saya cakap, rujuk balik dengan orang lain. Sebab saya ni ialah kena banyak merujuk. Bila kita banyak merujuk, insya-Allah ilmu kita akan lebih bertambah. Jangan terus walaupun saya cakap benda tu boleh, tuan-tuan terus pakai, tak boleh. Melainkan pada buku peraturan sahaja ataupun buku panduan je. Kebiasaannya yang saya cakap ataupun saya kongsikan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Jadi itulah daripada saya. Seandainya ada kata-kata daripada saya ni mengguris jiwa tuan-tuan di luar, saya mohon maaf. Saya Zahra Engineering. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.